Hari ini, mari mempelajari firman Tuhan dengan tajuk, apakah maksud beriman baik kepada Tuhan? Semasa menginjil, kita sering berkata, kita akan banyak diberkati jika beriman baik kepada Tuhan. Lalu, orang yang mendengar akan tanya balik, apakah maksud beriman baik kepada Tuhan? Kalian semua, bagaimana kita beriman baik kepada Tuhan? Mungkin kita ada jawapan yang sama-sama, tetapi kita sendiri pun susah menjawab soalan ini. Jika kita ditanya soalan seperti itu, jawablah secara ringkas. Beriman baik bermaksud bila-bila mengakui firman Tuhan adalah betul dan mentaatinya. Jika tidak mengakui bahawa firman Tuhan selalunya benar, maka pendapat sendiri akan terkeluar dan kita hanya menilai firman Tuhan dengan fikiran yang berdosa dan standard sendiri. Inilah ialah standard yang salah. Kita ialah pendosa syurgawi yang berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini. Kita ialah pendosa syurgawi, jadi seringkali tidak memahami firman Tuhan 100%. Apabila firman Tuhan diberikan, tanpa mengetahui keputusan yang akan datang, kita terkadang mendahulukan fikiran sendiri dan berkata, bukankah cara ini lebih baik? Selalunya, firman Tuhan bertentangan dengan akal kita. Hal itu kerana, apabila kita dibuang ke bumi dari syurga selepas berdosa, kita turun dengan sifat dosa. Jadi, kita terkadang sukar menerima 100% firman Tuhan yang tiada dosa. Kadangkala, firman Tuhan berbeza dengan akal dan fikiran kita. Pada masa itu, apa yang harus dilakukan? Jika dapat mengakui bahawa firman Tuhan selalunya benar, maka orang itu beriman kepada Tuhan dengan baik. Apabila kita melihat Alkitab orang yang beriman baik kepada Tuhan sejak penciptaan dunia hingga kini, kita akan berkata, sesungguhnya mereka orang yang selalu mengakui bahawa firman Tuhan adalah betul dalam apa jua situasi, dan orang yang menuruti firman Tuhan. Jadi, kita dapat pasti bahawa mereka lah orang yang beriman baik kepada Tuhan dan ialah orang yang diberkati. Apabila akal kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus buang akal dan fikiran itu. Orang seperti ini beriman baik kepada Tuhan. Sudah tentu, jika beriman baik, orang ini akan memasuki kerajaan syurga yang kekal. Bukan? Agar kita beriman baik, kita perlu belajar melepaskan akal dan pengalaman yang telah kita perolehi sehingga kini. Tuhan mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita. Akalnya juga lebih tinggi daripada akal kita. Dalam mata Tuhan yang berakal lebih tinggi daripada kita, akal kita bukanlah apa-apa. Kita manusia tidak dapat menggerakkan bumi walau sedikit pun. Namun, Tuhan buat bumi berputar 24 jam sekali dan mengopi matahari setiap 365 hari. Tidak kira sains moden betapa maju, manusia betapa pintar dan bijak, atau banyak perkembangan, dapatkah sesiapa menghentikan putaran bumi? Tiada orang dapat atau bijak berbuat demikian. Namun, Tuhan dapat buat putaran bumi berhenti dan biar matahari kembali. Dalam sejarah keluaran, bukankah tertulis dalam Alkitab bahawa melalui doa Yosua, Tuhan menghentikan matahari dan bulan untuk sehari? Tuhan membuat jasad cakrawala berhenti bergerak.
Jadi, menghakimi sesuka hati kebijaksanaan besar Tuhan yang menguruskan alam semesta dengan akal manusia yang kecil atau berkata sesuka hati, cara ini lebih baik dari cara itu. Manusia harus buang semua kesombongan dan keangkuhan yang berfikir cara itu lebih baik. Kemudian, kita boleh menjadi orang yang beriman baik kepada Tuhan dan layak memasuki kerajaan syurga, bukan? Hari ini, sambil mencari hal-hal itu dalam Alkitab, semoga kita menjadi umat Tuhan yang beriman baik kepada Tuhan. Mari lihat buku Wahyu, bab 14, ayat 1. Tak aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia, 144,000 orang, dan di tahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Tak aku mendengar suatu suara dari langit, pakaikan tersa air bah dan pakaikan terukuro yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144,000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, kerana mereka murni sama seperti pelawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Alkitab mengatakan, orang yang telah ditebus dari bumi ini ialah orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Apa maksud itu? Berbanding dengan tajuk hari ini, mereka ialah orang yang beriman baik kepada Tuhan. Mereka selalu berkata, firman Tuhan adalah betul. Terhadap ajaran yang lain pun sama. Kemana saja ia pergi, bermaksud bahawa mereka tidak ikut penghakiman dan pendapat sendiri. Mereka tidak berkata, akal aku lebih baik dan lebih unggul daripada akal Tuhan. Jalan ini lebih baik daripada jalan itu. Kenapa kita harus dianiaya, diseksa, menderita dan mengambil jalan salib yang sukar? Bukankah lebih baik jika ambil jalan yang rata, luas dan besar? Akal kita dibentuk semasa di dunia fizikal ini. Bagaimana akal Tuhan? Akalnya diaturkan semasa dia mentadbirkan seluruh alam semesta. Siapa lebih berpengetahuan? Memandangkan umat Israel gagal mengakui hal ini, mereka selalu memberontak terhadap Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka melawannya. Mereka sentiasa rasa sendiri lebih baik. Kalian semua, antara banyak ajaran yang diberikan Tuhan, kita harus fahamkan baik-baik erti iman dalam hati kita. Mari lihat buku Yesaya, bab 55, ayat 6 tertulis. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Di sini juga, Tuhan buat suatu permintaan. Buanglah fikiranmu. Apabila kamu dibuang ke bumi ini, kamu ialah pendosa. Kamu tidak sempurna. Akalmu tidak dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuhan yang mentadbirkan alam semesta. Akal kecil kita yang dibentukkan di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan akal Tuhan yang mentadbir alam semesta yang luas dan tidak menganggap bumi ini apa-apa. Jadi, marilah sentiasa mengakui firman Tuhan adalah betul. Aku fikir cara ini lebih baik dan cara itu tidak. Iman seperti itu sangat merisaukan. Hidup pada zaman ini, kita mesti beriman untuk mengakui bahawa semua ajaran yang diberikan bapa dan ibu sentiasalah sempurna dan betul.
Dengan memakai cermin mata rabun jauh, objek kelihatan lebih besar. Dengan cermin mata rabun dekat, objek kelihatan lebih kecil. Jadi, kita memakai cermin mata dosa. Sebab itulah buku Yesaya 455 ayat 6 tertulis, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Tuhan kita supaya memberi pengampunan dengan limpahnya." Ayat 8. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Dimensi antara Tuhan dengan kita berbeza. Kalian semua, katakan seseorang tidak pernah melihat kereta, kapal terbang, telefon, atau TV, dia tidak perasan kemajuan tamadun dalam teknologi. Ada orang seumur hidup tinggal di kampung yang sama sejak lahir. Adakah mereka akan percaya jika seseorang berkata, di tempat lain yang bertamadun, orang terbang dengan kapal terbang? Mereka tidak pernah jumpa orang terbang. Pengetahuan mereka terbentuk dari pengalaman. Dengan akal yang terhad, mereka tidak akan percaya jika anda berkata, bumi adalah bulat, manusia boleh terbang di langit dan terapung di laut. Hal itu kerana orang itu lahir dan hanya tinggal di kampung itu. Itulah semua pengalaman dan pengetahuannya. Begitu juga dengan hidup kita. Dilahirkan di planet bumi yang kecil ini, kita perlu mengalami semuanya. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasa hanyalah sebahagian akal yang terbentuk semasa hidup di tempat ini. Bukan? Itu sebabnya Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, cara aku uruskan kemakmuran, kehidupan, dan kematian di bumi berbeza daripada jangkaanmu. Kadangkala, kita berasa sakit, menderita, atau sedih. Dan kadangkala kita berasa gembira apabila menuruti firman Tuhan. Semuanya ini diatur oleh Tuhan. Jadi Tuhan berkata, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita baca ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, tak akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di badan akan bertepuk tangan. Sebagai ganti, sematuri akan tumbuh pohon sanoba. Dan sebagai ganti, kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kalian semua, fikiran manusia dan fikiran Tuhan berada dalam dimensi yang sama sekali berbeza. Nenek moyang iman yang mempercayai Tuhan dan mengambil jalan iman dengan betul, mempunyai jenis iman yang sentiasa mengakui bahawa semua firman Tuhan adalah betul. Abraham beriman seperti itu, dan Nuh juga. Yosua dan Musa pun beriman seperti itu. Orang yang menerima semua ajaran bapa dan ibu syurgawi serta mengakui bahawa ajaran mereka adalah betul, diberkati pada waktu mereka masuk dan diberkati pada waktu mereka keluar. Tempat atunan mereka juga diberkati, bukan? Namun, orang yang tiada iman sebegitu mungkin bertanya, aku percaya Tuhan, kenapa Dia tidak memberkati aku? Ada orang seperti Akan, dia juga orang Israel.
Perbuatannya tidak datang daripada iman yang mengakui firman Tuhan betul. Tuhan berfirman, segala sesuatu yang diambil dari Jericho akan menjadi khusus bagi Tuhan. Yosua memberitahu semua umat seperti yang telah diarahkan Tuhan kepadanya. Tanpa menganggap firman itu betul, akan berfikir, apa masalahnya jika aku ambil satu? Disebabkan dia tidak mengakui firman Tuhan adalah betul, banyak kesukaran menimpa semua umat Israel. Antara nenek moyang iman kita, ada kes-kes orang yang tidak beriman sejati kepada Tuhan seperti Akan, Yudas Iskariot, dan Esau. Namun, ada juga contoh orang yang beriman betul kepada Tuhan. Bukan? Apabila kita melihat iman nenek moyang seperti Yosua, Abraham, Nuh, Ishak, dan Yakub, mereka sentiasa mengakui bahawa firman Tuhan adalah betul, mengamalkan dan mematuhi firman itu. Hasil selalunya kejayaan dan kemenangan. Namun, orang yang tidak mematuhi firman Tuhan selalu disertai kebinasaan, kematian, kesedihan, dan penderitaan. Kalian semua, Tuhan sudah menjanjikan hasil melalui hukumnya. Mari baca buku Ulangan, bab 28, ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Orang jenis apa dapat mematuhi firman Tuhan? Orang yang mengakui firman Tuhan adalah betul dan selalu mematuhi sebagaimana adanya. Maka Tuhan Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagiamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kantunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kantungan kambing dombamu. Diberkatilah pakumu dan tempat atonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Inilah janji Tuhan. Tuhan yang mentadbir alam semesta tidak sama dengan manusia. Manusia seringkali mengubah fikiran dan memungkiri janji. Tetapi Tuhan berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Melalui firman ini, jika kita ingin beriman baik kepada Tuhan dan banyak diberkati, kita harus selalu berfikir, firman Tuhan adalah betul. Kita mesti ikut anak domba ke mana sahaja dia pergi, bukan? Mari sampun lihat buku Ulangan 48. 48 ayat 1. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan sedia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan menguji umat Israel setiap hari selama 40 tahun di padang gurun. Dalam kata lain, Dia memeriksa iman mereka. Tuhan mengakui orang yang menganggap firman Tuhan betul sebagai orang yang beriman baik kepadanya, bukan? Orang seperti Yosua dan Caleb beriman untuk mengaku bahawa firman adalah betul. Bahkan dalam kesukaran pun, mereka tidak fokus pada situasi depan mata. Sebaliknya, mereka berseru, mereka akan kita telah habis. Mempercayai bahawa Tuhan akan memberi tanah Kanaan, lalu menuruti firman-Nya, bukan? Pada hakikatnya, musuh kelihatan lebih kuat. Semua senjata dan kubu yang dibina mereka
adalah seperti kupu yang tidak tertawan. Saiz badan mereka juga tidak dapat berbanding. Walaupun kota itu kelihatan tidak terkalah dengan kuasa manusia, Yosua dan Kaleb mengakui bahawa firman Tuhan adalah betul. Mereka pasti berfikir, meskipun dalam situasi itu, firman Tuhan adalah betul. Situasi tidak baik jika aku melihat melalui cermin mata yang berdosa. Namun, jika Tuhan telah berfirman demikian, maka itu betul, bukan? Jadi Tuhan berkata, Yosua dan Kaleb layak memasuki Kanaan. Kalian semua, mari kita jadi seperti Yosua dan Kaleb yang beriman dengan baik. Mari lihat buku 1 Samuel, bab 16, ayat 6. Tuhan berfirman, ada seseorang yang perlu diurapi dengan minyak di rumah Isai. Pergilah ke rumahnya. Lalu Nabi Samuel mengunjungi rumah Isai. Inilah bapa Samuel menyemak anak-anak Isai seorang demi seorang. Siapa dipilih Tuhan dan diurapi dengan minyak? Ayat 6. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pantang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Samuel melihat Eliab, yaitu abang sulung Daud, dan yang seterusnya. Tetapi Tuhan tidak memilih mereka. Akhirnya, Daud yang sedang menggembalakan domba dipanggil. Tuhan berkata kepada Samuel, budak inilah harus diurapi minyak. Manusia melihat paras atau perawakan yang tinggi, tetapi aku selalu melihat hati. Apakah yang dimaksudkan Tuhan melihat hati? Dia melihat iman seseorang terhadap Tuhan, bukan? Dia mencari orang yang sentiasa mengakui bahawa firman Tuhan adalah betul, dan orang yang menuruti firman. Dalam perspektif Tuhan, Daud jauh berbeza daripada Eliab. Badan Eliab lebih tinggi, besar dan tua daripada Daud. Jadi Samuel berfikir, aku harus cari seseorang seperti Eliab agar menubuhkannya sebagai raja, bukan? Apabila Samuel berfikir sebegitu, Tuhan berkata, tidak, manusia melihat paras atau perawakan yang tinggi, tetapi aku, Yehova, selalu melihat hati. Jadi, Yesus juga melihat hati 12 rasul dan memilih Petrus, seorang nelayan, bukan? Tuhan tidak memilih orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang sombong. Jadi pada hari ini, hal yang harus kita pelajari melalui firman Tuhan adalah kita mesti selalu beriman yang membolehkan hati kita tertumpu kepada Tuhan. Dengan demikian, barulah dikatakan kita beriman baik. Orang yang beriman baik kepada Tuhan memasuki syurga. Apabila kita melihat ayat 18, kita dapat melihat bahawa Saul sentiasa disiksa roh jahat dan hamba-hambanya memanggil Daud. Bab 16, ayat 18. Kemudian salah seorang hamba menjawab, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang pahlawan, bertutur kata, cantik perawakan, dan Tuhan menyertai dia. Inilah ayat yang penting. Tuhan menyertai dia. Ayat 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor kereta yang dimuati roti, sekebab anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Tertulis bahawa siapa menyertai Daud? Tuhan, Yehova menyertai dia. Mari kita lihat mengapa tertulis begitu. Ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah muncul daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.
Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Tuhan mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Tuhan itu hingga padamu, haruslah yang main kecapi, maka engkau merasai nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang perawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Dulu, Tuhan menyertai Saul. Selepas Tuhan mundur daripadanya, dia diganggu oleh roh jahat. Namun, Tuhan selalu menyertai Daud. Sekarang, kita perlu memastikan sebab perkara ini terjadi. Antara anak-anak lelaki Isai, Daudlah yang paling berkenan di hati Tuhan. Buku Kisah Para Rasul juga tertulis, Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Daud sentiasa memikirkan Tuhan sepanjang hidupnya. Dia selalu mengakui bahawa firman Tuhan adalah betul. Jadi, dia selalu memuji Tuhan dalam buku Mazmur. Tuhan adalah betul. Dialah kota bentengku, perisaiku, kubu pertahananku dan nyawaku. Kita dapat lihat betapa dia mengasihi Tuhan melalui tulisannya dalam kitab Mazmur, bukan? Walaupun Tuhan dulu menyertai Saul, dia mundur daripadanya. Ini kerana Saul melakukan apa? Jika kita lihat buku 1 Samuel 4:15, Tuhan memerintahnya, kalahkan orang Amalek, bunuhlah semua orang dan ternakan mereka. Bagaimanapun, apakah yang dilakukan oleh Raja Saul? Dia masukkan fikiran sendiri dan berfikir, bukankah lebih baik biar biri-biri dan kambing gemuk ini hidup daripada tumpaskan semuanya? Jadi disebabkan kejadian itu, Tuhan sangat marah dan menyesal terhadap Raja Saul. Tuhan memberi Saul perintah itu sesuai dengan kehendaknya. Adakah Tuhan inginkan lemak domba jantan? Mungkin Tuhan berfikir, aku menciptakan seluruh bumi dan apa yang tidak pernah wujud. Tetapi kamu tidak mengakui firmanku betul dan mematuhinya baik-baik disebabkan lemak domba jantan. Sejak itu, roh Tuhan mundur daripada Saul. Hari ini, kita juga perlu tanya sendiri, apakah maksud beriman baik kepada Tuhan? Inilah apa yang harus kita sentiasa fikirkan semasa merenung diri sendiri. Kita dapat pasti melalui beberapa contoh dalam Alkitab bahawa Tuhan sentiasa menyertai orang yang mengakui firman Tuhan adalah betul dan menurutinya. Jadi pada zaman ini, Tuhan berkata ingin menyertai siapa? Dia berkata, aku akan menyertaimu yang sungguh-sungguh menginjil di Samaria sampai ke hujung bumi. Dia berkata seperti itu, bukan? Mari lihat buku Matius bab 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa murid dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan telah menyertai Daud, Yosua dan Gideon. Pada zaman ini, Dia berkata akan menyertai kita. Melalui khotbah hari ini, fikirkanlah bagaimana aku beriman baik kepada Tuhan. Fikirkanlah baik-baik dan mari kita beriman baik kepada Tuhan. Dengan harap anda memperkenalkan kebenaran ini kepada banyak orang dengan berkata, mari beriman baik kepada Tuhan. Banyak diberkati dan masuk ke syurga bersama-sama. Saya tambahkan khotbah ini. Sekian, terima kasih.